Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Konbanwa minasang. Selamat hari kemerdekaan yang ke-63. Hello Sami-san. Semangat. Hari-hari merdeka pun ada yang live. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu kawan-kawan kita untuk masuk. Kalau ada dah masuk, boleh tak tolong check in? 12 orang yang dah bersama dengan Sensei ni, boleh tak tolong check in? Bagi tahu hai Sensei ke, konbanwa Sensei ke, selamat kemerdekaan ke Sensei. Boleh? Sama-sama kita tunggu orang. Alright. Malam ni kita ada topik best. Kita ada topik best tentang konsep kebahagiaan Jepun. Ikigai. Hari kebahagiaan Nihongo de nan desu ka? Kami dah post poster. Try check. Kami sengaja post poster tu supaya dia melahirkan konbanwa. Alright, Akuma Hakim, konbanwa. Lena-san, salam kepada ayah ke-63. Lena-san, 15 orang sama dengan kita malam ni. Alhamdulillah. Alright, kita tunggu sikit lagi ya. Kita tunggu kawan-kawan kita. Sambil-sambil tu, boleh tak Sensei nak mohon kerjasama semua orang untuk klik share kalau anda rasa topik malam ni bagus, berguna untuk ramai orang. Boleh tak anda klik share supaya ramai orang lagi kawan-kawan kita boleh sama-sama join kita. Alright. Merdeka Dokuritsu. Hai. Konbanwa Tuan Nur Amalina. Konbanwa. Alright. Saya tahu yang terdengar tengok malam ni semua anak Malaysia. That's why kita buka lagu anak Malaysia ni. Alright. Malaysia. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Genki desu ka? Siapa sihat tulis kat bawah Genki. Boleh tak jawab Genki kat bawah? Boleh. Jom. Kita nak mula dah. Saya check dulu komen-komen anda. Gelap sikit Adakah anda semua boleh dengar suara Sensei? Lama tak bersiaran, tugasan banyak. Sama-sama. Sensei pun lama tak bersiaran. Alright. Okay. Ikigai, Genki desu. Tajuk kita hari ni Ikigai, betul. Alright. Okay, so malam ni sebenarnya the whole team Cakap Jepun sebenarnya kita cuti awal sikit untuk kemerdekaan ni sebab salah seorang cikgu Sensei dekat Cakap Jepun berkahwin Sabtu lepas. Sensei tak nak beritahu siapa, pandai-pandai cari sendiri siapa. So Sensei tak nak umumkan selagi dia tidak mau mewar-warkan kepada ramai orang. Alright. So Sensei tu kahwin hari Sabtu lepas dekat Terengganu. So boleh kata semua tim Cakap Jepun pergi. Sensei pergi sehari lambat sebab Sensei ada urusan hari Sabtu. Hari Ahad pun Sensei pergi. Dan memang orang Jepun datang, student-student dia pun datang walaupun PKP kan, dengan keadaan SOP-nya, tapi super fantastic, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Alright, Genki desu. Hai Genki desu. Ikigai tu apa? Genki tu apa? Genki. Ya, Genki Shami-san. Gokeko omedetou gozaimasu. Dare desu ka? Dare desu ka ne? Alam-san. Kena cari siapa. Dia famous. Dia sangat famous dekat Cakap Jepun. Sudah melangsungkan perkahwinan Sabtu lepas kan, kat Terengganu. So Sensei pun sebenarnya that's why kita tak sempat nak prepare sangat live malam ni sebab itu ini kan. So Sensei minta maaf kalau live malam ni ada sedikit kekurangan, tapi insyaAllah konten yang kita nak bagi best lah. Walaupun dia punya features Sensei buat dengan ada dia punya crawler kan, ada logo-logo Cakap Jepun. Sensei logo dekat atas kepala je lah hari ni. Alright. Okay, now kita nak mula dah topik kita malam ni. Boleh tak siapa cuba teka ataupun siapa tahu apa maksud Ikigai? Boleh tak dalam 20 orang sekarang ni bersama dengan kita, siapa tahu maksud Ikigai? Boleh tak tolong tulis dulu. Sensei nak tengok berapa ramai yang tahu, berapa ramai yang tak tahu. Kalau tak tahu, Sensei kena explain dulu tentang Ikigai. Kalau tak, Sensei terus jam macam mana Ikigai ini berguna dan sangat penting, especially ketika kita tengah menyambut kemerdekaan ni.
we need to embrace Ikigai. Kita kena tahu Ikigai punya konsep supaya kita benar-benar merdeka. Kita betul-betul merdeka. Honto ni senki hachi jiroku nen ni watakushi wa nihon e itta koto ga dekimasu. Okey, soalan besar. 1986 pergi ke Jepun. Fadlah Sensei ada apa kat IG dia? Alah, Lena sang dah tahu dah. Fadlah Sensei ada apa kat IG dia? Fadlah Sensei dah berkahwin Sabtu lepas. Alhamdulillah. Okey. Okey, so Ikigai. Cuba komen dulu. Anda tahu tak maksud Ikigai? Kalau anda tahu, cuba explain apa yang anda faham. Dan kalau anda tak tahu, just komen tak tahu. Sensei nak check dulu. Dalam ramai-ramai orang yang bersama dengan kita malam ni, berapa orang yang tahu, berapa orang yang tak tahu. Boleh? Supaya taklah Sensei shock sendiri kan. Explain pasal Ikigai, cerita pasal Ikigai. Rupanya anda tak faham. Dalam kereta lah line slow, tak best lah macam ni. No problem. Itu semangat yang Syamisang tunjuk tu dah sangat bagus dah untuk kita. Kan? Alright, wireless connection. Do I need to change my line? Okay, tak apa. Okay, daijoubu desu ka? Ikigai kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup, Akmal Hakim bagi tahu. Boleh juga, sikit-sikit boleh kena juga. Lagi orang lain ada tak? Boleh try untuk teka dulu Ikigai tu maksud dia apa. Direct translation sebenarnya Ikigai ni tidak ada dalam kamus bahasa Melayu, tak ada. Sebenarnya Ikigai no imi wa wakarimasen. Daijoubu desu. Tak tahu, Latifah Sam bagi tahu Ikigai pernah baca mengenai cara mencapai kebahagiaan. Wow, Alia Sofian bagi tahu. Wow. Ikigai tak tahu tapi pernah dengar. I see. Pernah dengar tapi tak tahu. Okay. Sebenarnya saya pernah share dah topik Ikigai ni sebelum ni. Mungkin dah sedikit lama. So mungkin anda baru je follow cakap Jepun kot. So tak pernah dengar perkongsian Sensei. Sebab Sensei pun jarang kan keluar. Sensei sebenarnya banyak share benda-benda macam ni di offline. Sensei ada buat training secara offline kan. Cuma sekarang ni kalau nak buat training offline, kita kena ada hand sanitizer, kita kena ada face mask kan. Baru kita boleh buat training. So sekarang ni kita memang kurangkan sikit untuk training offline lah. Untuk kita bukan tak nak patuh SOP, tapi kita nak pastikan orang betul-betul selamat. Faris Mazlan bagi tahu erti wujudian diri. Wujudiah diri. Wah, lama bahasa tinggi Faris sang. Ada orang kata erti kewujudan diri, ada orang kata way of life, ada orang kata kebahagiaan. Tapi dia terpulang pada pemahaman masing-masing. Cuma Sensei akan explain apa malam ni apa tu Ikigai dan macam mana nak relate terus dengan hidup kita. Kalau boleh Sensei nak anda buat aktiviti sikit malam ni, kita sama-sama buat exercise supaya kita pun dapat jumpa our purpose of life. Boleh? Semua orang sebenarnya dia ada purpose of life. Sensei yakin dan percaya semua orang Allah ciptakan, Allah takdirkan kita datang ke muka bumi ni, dia ada purpose dia. Kita bukan datang sebab kita nak kerja, kita bukan datang sebab kita nak hidup, kahwin, beranak je, tak. Kita bukan datang nak belajar, tu nak bercinta, tak. Kita ada purpose of life. Ada ke kamus bahasa Jepun? Kalau ada, mana nak dapat? Itu banyak sebenarnya kamus bahasa Jepun. Even dekat Jepun pun ada lecturer yang buat kamus bahasa Melayu bahasa Jepun. Ada. Kalau nak, susah juga sebenarnya nak ni kan. Try contact tim cakap Jepun lah. Kalau kami sempat, kami akan bagi pada anda. Sebab tu bukan one part of kita punya kami punya. Alright. Okay, Sensei nak minta maaf satu lagi. Kadang-kadang connection maybe tak apa nak elok. Sebab sekarang ni Sensei berada dekat Kelantan. Sensei berada dekat Kelantan, dekat kampung Sensei. Okay, now jom kita start Ikimasho. Alright, jom. Okay, now Ikigai ni sebenarnya Sensei tak nak bagi tahu maksud dia. Sensei nak anda faham sendiri maksud dia bila Sensei cerita. Boleh? Ikigai adalah satu konsep. Dia konsep. Okay, dia konsep. Sebab tu Sensei kata tak boleh nak translate. Contohlah, kalau Sensei bagi tahu kamikaze. Biasa orang dengar kamikaze kan? Kamikaze tu maksud dia apa? Bunuh diri. Bukan bunuh diri. Dia mestilah berusaha, berlawan sepenuh hati. Last kali tak boleh nak buat apa, then dia sacrifice diri dia. Tapi dia bukan bunuh diri, dia sacrifice diri dia untuk settlekan perjuangan tu juga. Itu kamikaze. Itu yang dia naik kapal terbang kan, jet fighter masa zaman-zaman kemerdekaan kan, sebelum kita merdeka.
jet tu boleh last kali dia pakai badan dia pakai the whole jet untuk serangan terakhir. Itu kamikaze. Dan Jepun pun sebenarnya tak pernah tahu pun dia serang tanah Melayu. Kalau tanya kawan-kawan sensei dulu kat Jepun, dia orang tak tahu pun yang dia orang pernah serang Malaysia. Dan dia orang pernah bunuh atuk nenek moyang kita. Dia orang tak pernah tahu. Dia orang tahu dia orang pernah diserang. Hiroshima, Nagasaki pernah diserang bom atom dalam sejarah dunia. Dan mereka sangat disebabkan penyerangan Pearl Harbor masa tu kan. So dia jadi sangat macam tu je. Dia memang sangat meratapi Hiroshima, Nagasaki. Dan dia tak pernah tahu pun sejarah dia pernah bunuh ramai orang dekat luar. Sebab Jepun sangat cuba untuk tutup sejarah tak best tu, supaya Jepun pergi bantu balik negara-negara yang dia pernah jajah lah. Orang Kelantan sensei, Haji Memaste Azam Shah. Sensei orang Kelantan. Orang Kelantan. Sebab tu sensei sangat pasal linguistik ni kamikaze. Kamikaze. Kamikaze desu ne. Fusin-san. Okey. Apa sensei nak cerita tadi? Kenapa keluar kamikaze? Okey, sensei nak cerita pasal bukan angin taufan ke sensei. Sebab tu sensei bagi tahu jangan over konsep. Konsep sama macam ikigai, dia adalah konsep. Anda tak boleh direct translate that words menjadi satu, terus translate makna, tak boleh. Sebab dia konsep. Sama macam ikigai, dia konsep. Macam ni ikigai ni dia menggabungkan 4 perkara dalam hidup. Berapa perkara? Kita tulis balik. Jadi tanya je soalan malam ni supaya nak tahu anda aware ke tak time PKP plus merdeka ni. Ikigai menggabungkan 4 faktor penting. Berapa faktor? Tolong tulis balik. Berapa faktor boleh? Boleh tak bantu siapa yang bersama dengan sensei malam ni, bantu untuk komen, tulis balik apa yang sensei dah share, supaya orang-orang yang masuk lambat ni kan, yang 27 orang sekarang, dah 28 orang sekarang ni yang masuk, at least baru masuk tak tertinggal apa yang kita dah share. Boleh? Okay, Ikigai ada 4 perkara penting. Ada 4 cabang penting yang perlu kita tahu. Alright? Tolong tulis 4 perkara ni. Boleh? Alright. Tulis dulu. Ikigai ada 4 perkara penting. Nanti, sebab kalau nak belajar sebenarnya, anda kena start menulis. Ada orang ada pen, ada kertas, ada nota. Tapi sensei suggest anda tulis je kat ruangan komen, supaya kawan-kawan yang lambat masuk pun boleh terus tahu apa yang kita tengah bincang, apa yang kita tengah cerita. Dalam masa yang sama, anda boleh menyumbang juga ilmu. Then macam Akmasan dah tulis 4 faktor penting. So bila orang baca, sebenarnya ilmu yang bermanfaat ni mengalir. Akmasan semua, siapa yang tulis bawah nanti akan dapat pahala. So kita sama-sama tamak pahala malam ni. Boleh tamak pahala malam ni. Alright. Now Ikigai ni sebenarnya dia konsep. Dia ada 4 faktor paling besar, faktor penting. Baik. Perkataan pertama, makna perkataan tu ada makna lain lah sensei. Makna perkataan tu ada makna lain lah sensei. Sensei tak faham ni. Try explain sikit Hussein sang. Takut sensei salah faham. Alright. Ada 4 perkara penting cantik latihan fasam dah tulis lah. Okay now, perkara pertama dalam Ikigai adalah anda kena tulis. Jom kita buat exercise ni sama-sama untuk kita jumpa Ikigai kita. Malam ni juga kita nak jumpa Ikigai kita, boleh? Sebelum pukul 10 kita dah jumpa Ikigai kita semua. Apa Ikigai tu? Untuk anda happy, untuk anda bahagia, untuk anda tahu purpose anda dilahirkan di muka dunia ini, okay? Ramai orang sebenarnya cuba cari untuk kenapa aku hidup stres, last kali depression, last kali sebabkan terlampau ikut dengan keadaan orang lain. Contoh dia tak kahwin lagi, kawan-kawan dia dah kahwin, dia pun stres. Orang lain lulus universiti, dia drop out, dia stres. Orang lain dapat kerja bagus-bagus, dia tak dapat kerja, dia stres kan. Perkara-perkara ni berlaku sebab dia tidak faham erti kebahagiaan dan Ikigai punya konsep. So sensei nak terangkan Ikigai ni supaya kalau anda ada kawan-kawan yang macam tu, tengah dalam kemurungan, problem, you guys need to share this Ikigai punya konsep supaya dia happy, dia gembira. Alright? Now, perkara pertama yang anda kena tulis malam ni adalah apakah perkara yang anda suka. Boleh tak tulis what you love? Apa anda suka? 26 orang sekarang bersama dengan sensei ni, boleh tak tolong tulis apa perkara yang anda suka? Tolong tulis dulu. Kita start sikit-sikit satu-satu. Ikigai ada 4 faktor penting. Pertama, kita kena tahu dulu apa anda suka. Boleh tak tolong tulis apa yang anda suka dulu? Please guys, tolong kita kena aktif, be proaktif. Jangan nak buat nota, line-line kita terlajak laju.
Tak apa, siapa-siapa yang tidak boleh tulis, no problem. You just imagine benda tu dalam kepala, dalam drive, dalam kereta ke apa kan. Okay. Kaizen, Azam Syah beritahu Kaizen. Kaizen tak show? Itu kanji Kaizen. Kaizen, suka Kaizen, boleh, no problem. What you love is Kaizen, boleh. Ada orang suka menyanyi, ada orang suka melukis, ada orang suka buat design, buat video, ada orang suka menulis novel kan, menulis lah. Ada orang suka main bola, ada orang suka main game, ada orang suka tidur. Tidur tak boleh tolak tepi tidur. Ada orang suka mengemas, ada orang suka mengemas baju. Dia sangat suka kemas baju dia. Dia tak boleh tengok benda-benda kotor, dia suka kemas. Itu pun suka juga. Untuk anda tahu kenapa anda ada di sini. Betul Latif Hassan. Okey. Boleh tak tulis apa yang anda suka? Apa yang anda suka? Macam Sensei suka sangat berkongsi. Sensei suka sharing. Sensei suka kalau apa benda baru Sensei dapat, kalau boleh hari tu juga Sensei nak cari orang yang Sensei nak share perkara tu. I really love to share. I really love to dia so called motivate ataupun develop diri Sensei dan develop kawan-kawan Sensei lah. Alright? Okay. Apa yang anda suka? Dah tulis ke belum? Ikigai ini menjawab kenapa Sensei dulu belajar engineering. Sensei dulu bekerja selaku engineer dekat Jepun. Sensei dulu bekerja dekat Malaysia pun sebagai engineer. And semasa Sensei bekerja, Sensei dapat macam-macam award sebagai seorang engineer. Tapi akhirnya Sensei memilih untuk berhenti sebagai seorang engineer dengan gembira dan tenangnya. Tapi masa kita berhenti tu, bos-bos kita semua cakap, lari, janganlah berhenti. Sebab kita perform. Tapi kita tahu, kita lagi boleh buat perform benda ni kalau kita buat. Macam tu. Cuma kalau buat pun malas, memang kita pemalas, kita suka menangguh, tak guna juga. Okay. DIY, bagus. Sensei is a good sharer. Masya Allah, thank you so much. Nyanyi lagu Jepun, Husin Sam bagi tahu. Good, very good. Tak kisah, apa-apa je. Alright. Okay, so main game. Okay, no problem. Alright. Itu yang pertama. Apa yang anda suka. Okay, kita dah tahu dah apa yang kita suka kan. Kita dah tahu apa yang kita suka. Yang kedua, anda kena tahu. Ini sama kalau siapa tengah buat bisnes part time ke apa. Sebab Sensei banyak jumpa orang yang duk buat bisnes part time semua kan. Tapi asyik tukar produk. Tukar produk. Sebab dia tak kena dengan jiwa. Faham? Dia tak kena dengan jiwa. Pernah tak? Anda kerja, anda rasa tak kerja ni tak kena dengan jiwa lah. Anda join program ni tak kena dengan jiwa lah. Tapi ada program yang kena dengan jiwa. Kita nak buat program yang kena dengan jiwa. Kita nak buat bisnes yang kena dengan jiwa. Kita nak buat kerjaya yang kena dengan jiwa. Supaya kita hidup bahagia. Alright? Now, apa yang anda suka tadi, what you love, dah settle satu bahagian. Satu bahagian lagi, yang kedua adalah anda kena tulis apa yang anda bagus. What you are good at. Suka tengok live CJ. Okey juga suka tengok live CJ. Kan? Live CJ pun ada macam-macam version. Kalau Anwar Sensei dia more kepada macam mana you nak mencapai kejayaan dalam bahasa Jepun. Apa peluang-peluang yang ada kalau you bijak berbahasa Jepun. Macam Fadilah Sensei dia lebih kepada mengajar bahasa Jepun itself. Macam mana nak pronounce, apa perkataan yang selalu digunakan dekat company, apa perkataan yang selalu digunakan bersama dengan kawan Jepun, macam mana nak bercakap bunyi macam orang Jepun kan. Fadilah Sensei punya style. Hari Sensei punya style biasanya lebih kepada mindset ataupun konsep Jepun yang bagus untuk kita adapt dalam hidup kita hari ni. So part of hari ni yang Sensei nak share adalah tentang Ikigai. Yang merdeka ni sangat kena lah dengan konsep merdeka. Alright. Sabtu lepas pun sebenarnya kami ada buat satu kelas namanya RTJ, Road to JLPT. Anwar Sensei dengan Sensei sekali ada masa dalam kelas tu. Alhamdulillah Sabtu lepas ramai join, Alhamdulillah, dan ramai orang sudah naik ke satu jambatan. Jambatan tu rahsia. Pada orang yang tak pernah join RTJ, you guys takkan tahu jambatan untuk anda berjaya JLPT. Dan jambatan itu khusus pada orang yang ambil tindakan laju je. Sangat best. Hari Rabu nanti kami akan contact mereka semua yang akan naik jambatan tu bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Problem solver suka Azam Shah. Bagus. Alright. Okay, so what you love dah settle. Tulis yang kedua adalah what you are good at. Apa yang anda bagus. Contoh ni Sensei bagi tahu contoh.
Ada orang tadi kata, ini contoh Hussein Sang jangan terasa pula saya betul, sebab saya pun tak kenal sangat Hussein Sang. Dia kata dia suka menyanyi. Okay, dia suka dia love menyanyi. Tapi adakah dia bagus menyanyi? Bagus dan suka dua perkara yang berbeza. Setuju ke? Sangat setuju. Contoh, dia kata saya sangat suka badminton. Sangat suka badminton. I really love to watch badminton punya match. I really love to watch Liverpool. Contoh. Tapi jahat dia tu, bahasa jahatnya, I'm really suck in playing football. Saya sangat teruk main soccer. Saya sangat teruk main bola. Saya tak pandai main bola. I'm not good at playing bola, tapi saya suka tengok bola. So suka tadi boleh cakap saya suka tengok bola. Tapi bila sampai yang second part ni, apa yang anda bagus, Sensei tak boleh tulis yang Sensei power bola. So Sensei kena tulis apa yang Sensei suka pula. Tak relate dengan number one tadi pun no problem. Tulis je. Contoh, saya bagus main gitar. Saya pandai nyanyi. Saya tak suka nyanyi sangat, tapi saya pandai gila nyanyi. Kawan-kawan saya kata semua suara saya sedap, tapi saya memang tak suka sangat nyanyi. Ada orang macam tu. Ataupun saya suka apa contoh banyaklah, memancing kan. Saya suka memancing, tapi sebenarnya saya tak pandai langsung memancing. Tapi apa yang saya pandai? Saya pandai Excel, saya pandai copywriting, saya pandai design gambar, saya pandai buat video, saya pandai menjadi director program, saya pandai memasak, saya pandai ada orang suka makanan tapi tak pandai masak kan. Ada orang pandai masak, so good at masak. Apa lagi? Saya sangat bagus buat kerja hands on. Saya sangat bagus menilai lagu. Saya sangat bagus apa yang anda bagus? Boleh tak? Yang ada Tok Jack tu ke? Bukan. RTJ yang ada Tok Jack tu Road to Japan. Bukan. Ini program cakap Jepun. Ini program kami. So it's a new program baru daripada cakap Jepun, namanya RTJ juga, tapi dia Road to JLPT. JLPT stand for Japanese Language Proficiency Test. Satu exam yang sangat diiktiraf satu dunia, sangat hebat satu dunia. Anda ada sijil tu, kalau kat Malaysia ni, kalau ada N2 at least anda boleh dapat dia lebih kurang anda boleh dapat language allowance. Tengok tempat juga, anda boleh dapat language allowance yang sangat tinggi. Alright. I don't like to be a guitarist, but I love the sound of guitar. Okay. Saya suka gitar, saya suka bunyi gitar, tapi saya tak pandai main. Contoh, saya tak pandai main. Contoh Okay. Boleh tak tulis what are you good at? Dah ada dalam kepala apa yang anda bagus. Semua orang, you need to know your skill. You need to know your anda kena tahu anda punya kelebihan. Kalau anda tak tahu kelebihan anda, dia sangat masalah, dia sangat problem nanti untuk macam mana kita nak enhance hidup kita. Kan? Kalau tak ada sekarang, try cari, tanya kawan-kawan nanti habis live nanti, esok ke kan, jumpa kawan dekat office ke, dekat sekolah ke, tanya kawan-kawan, kau rasa apa aku bagus? Kau cakap bagus, kau sembang kencang kau. Maksudnya saya pandai bercakap. In other words, aku pandai bercakap. Okey lah. Tulis dulu, aku pandai bercakap. Apa yang kita bagus kan? Engkau kalau meniru power. Aku pandai meniru. Dalam dunia sebenar everything yang you good at, tulis dulu. Sebab kita nak mencari ikigai kita. Kadang-kadang ada sebab kenapa Allah jadikan kita hebat benda tu. Kita just perlu connect the dot dulu. Boleh Alright. Pandai main gitar pun bagus. Azam Shah Sang. Alright. Lepas tu yang keempat, what you guys need to write adalah, apa yang anda kena tulis adalah, ingat yang pertama tadi, boleh tak tolong tulis untuk Sensei? Sebab Sensei takut ada kawan-kawan yang masuk lambat, tak sedar apa yang kita tengah share malam ni. Pertama, tolong tulis apa yang anda suka. Apa yang anda suka, what you love. Tulis apa yang anda suka. Yang kedua, tolong tulis what you are good at. Apa yang anda bagus. 2. Alright, kita nak pergi nombor 3 sekarang. Boleh tak tolong tulis 1 dengan 2 tu dulu dekat bahagian komen, supaya kawan-kawan kita lain-lain tidak terlepas. Okay. Alright, buah laca. Kacak sedap. Alright. Saya sebenarnya banyak cerita pasal, saya cerita sikit lah sambil-sambil.
Hai Syafiq Sang, Hadira Fatin, thank you so much. 4 perkara. Mai ni shigoto wa denki no sensei deshita. Denki no sensei? Dakara suki no koto wa elektronik no hou wa yobu. Alam Sang bagus, tulis bahasa Jepun sangat bagus. Cuma ada beberapa words yang silap lah. Maybe kalau untuk kaiwa, untuk bercakap, is very good. Tapi kalau tulis, kadang-kadang orang boleh salah faham maksud. Sebab bila kita bercakap, kita akan tengok keadaan apa yang kita tengah bercakap kan. Kalau kita tulis ni kadang-kadang dia too general, dia kadang-kadang boleh mengundang salah faham. Tapi it's a very good Yuki ya, keberanian untuk tulis. Very good Alam Sang. Keep it up. Bagus. Alright. Okay, now yang saya nak cerita apa tadi saya nak cerita sebenarnya. Okay, pasal linguistik lah, pasal linguistik. Sebenarnya saya beritahu jujur, saya tak bagus dengan dalam linguistik sebenarnya. Sensei berasal sebab lalang saya kat kampung kan. Saya ceritalah sedikit latar belakang. Sensei berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Sampai hari ni mak Sensei masih lagi tinggal dekat sini, kat Pasir Putih, Kelantan lah. So masa Sensei form 1, Sensei alhamdulillah Allah izin Sensei dapat masuk sekolah asrama masa form 1. Dan asrama itu terletaknya di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, dekat Ceras Kuala Lumpur. So bila Sensei masuk masa form 1 umur 13 tahun, Sensei seorang yang sangat teruk. Sekolah rendah, Sensei okey lah subjek lain. Maths, Sensei suka sangat maths. Sebab tu Sensei ambil engineering kot, suka maths. Tapi subjek yang paling Sensei teruk ketika UPSR adalah cuba teka. Cuba teka. Apa subjek yang paling Sensei teruk? UPSR. Untuk UPSR, kita UPSR dululah, time kecil kan. Cara pertama, first step untuk berubah adalah kenal diri. So ni Sensei nak suruh anda kenal. Ni Sensei nak cerita macam mana Sensei ikigai kan diri. Okay, boleh? Anda agak-agak betul Akmal Hakim Sang. Dia bukan BM dekat UPSR. Saya tak tahu sekarang macam mana. Tapi dulu UPSR dia ada dua. Satu bahasa Melayu pemahaman, satu lagi bahasa Melayu penulisan. Betul tak? Bahasa Melayu pemahaman insya-Allah lah okey lah. Bahasa Melayu penulisan Sensei teruk gila. Bukan English tau. Bukan English Iqmal Sang. Sebab English ni at least Sensei tahu beza. Tu perkataan English, ini perkataan bukan English. Sensei boleh bezakan. Nak bagi tahu teruknya Sensei dulu, Sensei boleh bezakan English punya words. Isunya bila bahasa Kelantan dan bahasa Melayu standard, Sensei tak boleh bezakan. Bukan Chinese, Sensei tak ambil Chinese. Saya ambil 5 subjek je. Apa tah Sensei pun tak ingat. Bukan bahasa Inggeris, bukan maths. Sensei sangat suka maths. Bahasa Melayu penulisan paling Sensei teruk. Sensei kalau hantar karangan tu akan banyak sangat merah, salah eja. Satu salah eja, salah perkataan. Sebab dulu Sensei tak boleh bezakan mana satu perkataan bahasa Melayu standard, mana satu ini perkataan orang Kelantan je pakai. Sensei tak tahu. Jiwa Kelantan Sensei. Sebab Sensei tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita orang Melayu, kita duduk Kelantan dan kita bercakap bahasa tu. Kenapa bahasa tu bukan bahasa standard? Macam mana aku nak tahu tu bukan bahasa standard? Sebab tak tahu. Contoh. Buah. Contoh buah. Buah mangga. Anda semua tahu buah mangga kan? Mango. Mangga kan sedap kan buah mangga. Tapi kat Kelantan, orang panggil buah tu pauh. Buah pauh. P-A-U-H. Pauh. So macam biasa, saya akan kalau buat karangan kan, kita kata, saya pergi ke kedai membeli pauh. Pauh tak wujud dalam perkataan bahasa Melayu standard. Mana saya tahu. Sebab tu saya nak beritahu, bila kita bercerita pasal bahasa, it's all about environment. Macam mana anda nak mahir dengan bahasa, sebenarnya environment tu akan masuk dalam subconscious anda, yang akan kata benda tu betul atau tak. Kadang-kadang kita judge that words betul atau tak based on kita punya experience hidup. Alright, ni Sensei masa Sensei kecil lah kan, umur 12 tahun. So bila jadi keadaan macam tu,
Bila sensei pergi masuk ke sekolah asrama umur 13 tahun di Kuala Lumpur, di asrama masuk asrama. Maksudnya duduk bersama dengan kawan-kawan dekat asrama yang jauh sangat dengan keluarga. Bila balik orang lain balik bermalam, sensei tak balik bermalam sebab jauh. So sensei memang akan duduk sekolah je. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, sensei sangat susah nak survive pada tahun pertama sensei duduk sekolah tu. Dalam sekolah tu sekolah lelaki sahaja. Kawan-kawan semua lelaki kan. So lelaki ni dia macam kan kasar sikit, ganas sikit kan. Diorang tak faham apa sensei cakap. Sensei pun tak faham apa kau cakap. Walaupun BM penulisan sensei dapat E PSR, tapi I still have problem in communication. Ingat sebab tu dekat Jepun awal-awal kami buat, sensei kami rasa paper qualification dengan real conversation dia berbeza. Lagi-lagi kami ada banyak testimoni hidup. Testimoni orang-orang yang betul-betul wujud kat sekeliling kami, yang on paper teruk tapi bercakap super power. Ada yang bercakap teruk on paper power. Ada. So cakap Jepun, kita tubuhkan peringkat awal, kita nak fokus on orang boleh bercakap bahasa Jepun dulu. Tapi lepas 4 tahun dengan COVID-19 dan sebagainya, kami decide untuk semua student di cakap Jepun selepas ini, di CJ Academy selepas ini, kami nak semua orang ada satu certification yang bertaraf dunia, JLPT. Kami nak semua orang dapat JLPT yang pernah belajar dengan CJ. So kita revamp modul, tapi yang bagusnya 4 tahun kita fokus on conversation sahaja. Sekarang kita nak fokus juga paper qualification. Kita dah ada modul yang sebelum ni, dan modul baru kita buat, kita gabung, dia akan jadi modul yang sangat best lah, InsyaAllah. Alright. Pure Kelantan ni. Sebab sisi tak pernah keluar Kelantan sebelum tu. Sisi orang kampung, tuan perempuan. Ni nasib baik boleh cakap luar yang dah faham kan. Kalau tak faham terus apa sisi cakap. So bila sisi kat sana, sisi selalu gaduh dengan orang dekat sekolah sebab sisi tak faham apa dia cakap, dia pun tak faham apa sisi cakap. Problem itu berlaku lama sampai form 2, sampai form 3 dia okey, form 4 dah start okey, form 5 dia dah start okey. Masuk lepas form 5 sisi pergi Jepun pula. The same thing happen macam sesi form 1 dulu. Masuk environment baru, lagi-lagi sesi pun tak pandai sangat bahasa Jepun masa time persediaan. Sebab sesi bukan orang linguistik. Sebab tu kita faham macam mana nak ajar orang bahasa. Sebab kita bukan background orang yang pandai cepat pick up bahasa. Sebab orang yang cepat pick up bahasa ni, belajar kat mana-mana pun dia akan cepat power. Tapi orang yang, modul kita dicipta untuk orang yang susah untuk pick up bahasa. Maksudnya kalau siapa yang cepat pick up bahasa, lagi cepat lah. Macam tu. Alright. So bila sensei pergi Jepun, again perkara sama berlaku. Sensei duduk dalam kelas yang semua Jepun kecuali 2 orang je. Sensei dengan partner sensei seorang lagi je yang Malay, foreigner. Yang foreigner 2 orang je. And kita susah nak make friends awal-awal. Lama-lama kita try mingle around. Lepas tu boleh buat kawan lah. Start boleh buat kawan, ikut kawan keluar jalan-jalan, ikut program. Sensei join karate club, sensei join macam-macam program, badminton dengan Jepun apa semua. Then habis daripada Jepun belajar, sensei masuk kerja dekat Jepun. Kita start minggu orang, kita main futsal dengan Jepun, kita main badminton dengan Jepun, pergi camp dengan orang Jepun kan, pergi main bola ramai-ramai dengan orang Jepun. Benda-benda macam tu menyebabkan kita mingle around dan kita boleh terima bahasa dia orang lah. Alright. Apa onyomi kuyomi secara ringkas, mudah nak ingat? Fancy nak tanya apa beza onyomi dengan kuyomi secara ringkas, mudah nak ingat. Mudah nak ingat dia sebenarnya sebutan berbeza mengikut yang tu kena tanya Fadilah sensei lah. Seperti macam ni Saya beritahu jujur, technical bahasa Jepun sensei tak pandai. Tapi kalau saya bercakap dengan orang Jepun, sensei boleh. Itu beza dia lah. Technical kena tanya cikgu-cikgu technical. Sebab sensei takut sensei explain dia jadi salah. Nanti ilmunya salah sebab dia bukan mazhab betul bahasa Jepun. Tapi macam ni, sebab saya bagi tahu, bila kunyomi onyomi ni dia dah jadi technical bahasa Jepun yang on paper punya cerita. Dia bukannya kaiwa level. Kaiwa ni kita bercakap je. Kyo wa desu ne, futsal yatte mita desu kedo chotto hetakuso na ore. Macam hari ni saya try main futsal, rupanya baru aku sedar aku teruk rupanya main futsal. Macam tu lah. Tapi kalau kita cakap teknikal bahasa Jepun, ayat tu sedikit salah. Kalau kita jawab exam, ayat macam tu salah. Tapi kalau sensei bercakap dengan orang Jepun, itulah paling betul untuk conversation level. Alright. Kama sensei ada di situ. Kama sensei tolong jawab lah, Kama sensei. Okay. Jadi jom kita nak pergi ke next sebab dah setengah jam dah.
Okay, tadi kita dah tahu apa yang kita suka kan. Kita dah tahu apa yang kita suka kan. What you love kan. Lepas tu kita dah tahu apa yang what we are good at. Betul tak? Betul tak? What we are good at. Okay. Yang ketiga, anda kena tahu satu perkara juga. Anda kena tahu apa masalah orang sekeliling anda sekarang. Anda kena ambil tahu benda tu. Boleh tak tolong tulis? Bukan orang sekeliling sahajalah. Dia punya words adalah, keyword dia adalah what the world needs. Apa yang dunia perlukan. Mungkin sekarang ni orang perlukan belajar bahasa Jepun, ataupun orang perlukan pekerjaan yang lebih baik. Salah satu cara untuk dapat pekerjaan yang lebih baik adalah you ada third language. Bila you ada third language, you boleh demand gaji. Bila you boleh demand gaji, then you can get a better salary, better life lepas tu kan. What the world needs, apa yang dunia perlukan. Itu sebab kenapa kami buat cakap Jepun pun. Sebab kami rasa demand gaji Japanese speaker kat Malaysia melampau. And sepatutnya ramai orang boleh isi kekosongan tu. Best tau sekarang. Sekarang ni sampai tahap anda tak perlu pun untuk pergi office kalau anda Japanese speaker. Dia ada buka banyak peluang-peluang untuk bekerja Japanese speaker, tapi kerja di mana-mana sahaja. Tak payah masuk office. Tapi full time, permanent job tapi full time. Full time lah, permanent job full time tapi tak payah datang office. Gaji memang mess lah. 5,000 ke bawah tak ada lah. Alright. Masalah negative mindset. What the world is. Okay, kalau Akmal Hassan kata dunia sekarang ni ada negative mindset, so apa dunia perlukan? Dia bukan perlukan negative mindset juga, betul tak? So masalah yang dunia ada negative mindset. Ini contoh yang saya ambil daripada Akmal Hakim tulis. Masalah yang ada sekarang ni, dunia ada masalah negative mindset. So bila ada masalah itu, what the world actually need adalah more positive mindset. Bila more positive mindset, kita kena tulis apa yang dunia perlu sekarang ni. Positive mindset. Happiness lah sama-sama tulis. Dunia maksudnya dunia perlukan lebih happiness. Okay, dunia perlukan lebih happiness. What the world need, the surrounding problem. Betul. Nombor 3 Syafiq Bukhari tulis, what the world needs, the surrounding problem. Apa surrounding problem yang ada? Daripada problem tu kita jadikan, sebenarnya dia perlu apa? Macam tadi ada negatif, so dunia sebenarnya perlukan positif lebih. Macam tadi ada orang kata happiness, maksudnya ada banyak benda-benda yang tak best berlaku, then dunia sebenarnya perlukan lebih kegembiraan, kebahagiaan. Kalau you guys boleh be more specific, kebahagiaan apa, then lagi better. Be more specific. Contoh, kebahagiaan dari sudut apa? Kita tengok Ustaz Abid Liu contoh kan. Ada orang tak ada rumah, ada orang tak cukup makan. So kebahagiaan dari sudut ada memberi rumah pada orang ataupun memberi makan pada orang. Okay, benda-benda macam tu. Ataupun ada orang tidak ada income yang cukup ataupun tak ada skill yang baik. Contoh, kita pandai buat Excel, tapi ada orang dunia hari ni, ramai orang tak pandai buat Excel. So, dunia perlukan pandai Excel. Macam itulah. Alright? Apa yang dunia perlukan? Anda kena, kalau anda tidak set apa yang dunia perlukan, dia akan sampai satu tempat kan, yang kita tidak tahu yang kita bagus ni, ataupun benda yang kita suka ni, adakah dia betul-betul boleh sustainkan hidup kita dengan gembira? Sebab at the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda belajar, dia ada 8 tau stage hidup manusia. Needs, human needs ni ada 8 human needs. Tapi malam ni saya tak share lah, kan 8 tu tak habis pula kan. Ada 8 human needs yang last kali sebenarnya paling tinggi kasyaf seorang manusia bila kita dah sangat kaya, bila kita dah sangat berjaya. Dia dah sampai satu tahap namanya contribution. Kita rasa macam nak menyumbang. Tapi you just imagine, you dah sangat berjaya, you are very successful, anda banyak benda yang anda bagus, anda banyak benda yang anda suka, tapi akhirnya dunia tak perlukan benda tu pun. Anda akan sampai satu tahap bunuh diri. Dia jadi macam tak puas. Sebab human needs kita tidak dipenuhi. Ni kajian barat lah kan. Kebahagiaan jiwa, tak kira harta tak apa, asalkan hati kaya. Betul-betul. Peluang kerja terhad walaupun punyai pengetahuan. Okay. Alright. Okay. Boleh tak tulis apa yang dunia perlukan? Macam dekat cakap Jepun, kami faham dunia perlukan bahasa Jepun itu. Dunia perlukan great mindset itu. Dunia perlukan Malaysia perlukan first class mindset. Especially kita dah merdeka 63 tahun. Tapi masih banyak negatif punya thoughts semua kan. Kecam orang dekat Facebook. Sampai ada, kan dekat Jepun, ingat tak? Dekat Jepun, even dekat Japan pun banyak juga benda-benda macam tu kan. So dia
the world really needs lah benda-benda yang positif. So sebab tu cakap Jepun ambil inisiatif, kita nak post benda-benda baik, kita nak post benda-benda positif supaya wall semua orang follower cakap Jepun ada diselip benda-benda baik dekat situ. Tak adalah kita baca benda negatif je hari-hari kan. Alright. Okay. Tak kaya harta tapi kaya akhlak. Saya lagi suka kaya dua-dua. Macam tu. Kita try fokus, kita kaya akhlak, kita pun kaya harta. Try kan. Kita tak tahu, tak tahu. Try lah. Okay. Sebab tu kita kena tahu ikigai. Kalau tak, kita tak dapat dua-dua tu. Nanti saya share macam ni Alright. Okay, kita pergi nombor 4. Tadi kita dah ada 3 kan. Yang pertama tadi, apa yang anda suka, what you love. Lepas tu, apa yang anda bagus, what you good at. Lepas tu, kita pergi pada what the world needs, apa yang dunia perlukan. Anda tulis dulu banyak-banyak. Apa yang anda suka ni banyak-banyak, apa yang anda bagus ni banyak-banyak, apa yang dunia perlukan ni banyak-banyak. Yang keempat, anda kena tulis apa yang kalau anda buat, anda akan dibayar. Kalau anda buat, anda akan dibayar. Contoh, kalau saya menyanyi, orang bayar saya nanti. Kalau saya main muzik, orang bayar saya nanti. Kalau saya mengajar, orang bayar saya. So, saya suka maths sangat. Saya suka sangat maths. Dan adakah anda bagus maths? Ya, saya sangat bagus maths. What are you good at? Saya bagus maths. Okey, adakah dunia perlukan ilmu matematik? Ya, dunia perlukan ilmu matematik. Sebab ramai sangat orang tak pandai matematik. So, what you can be paid for? Adakah anda akan dibayar dengan matematik? Ya, orang akan bayar. The moment orang tu jadi cikgu matematik, share matematik, dia akan sangat happy dengan hidup dia. Sebab dia tahu dia suka benda tu, dia bagus benda tu, dunia perlukan benda tu, dan dia buat benda tu, orang bayar dia. Kan hidup dia sustain. Tapi kalau dia suka benda tu, dia bagus benda tu, dunia perlukan benda tu, tapi tak ada orang nak bayar untuk benda tu, dia akan jadi orang yang dia akan jadi sangat comfortable, tapi dia akan ada satu sense of emptiness lah. Dia akan ada emptiness. Dia akan broke lah. Dia broke. Okay. Contoh ilmu. Okay. Sebab tu, akhirnya ikigai sebenarnya adalah titik pertembungan 4 perkara tu. Anda tulis 4 perkara tu, 1, 2, 3, 4. Di mana pertembungan tengah-tengah ini, itulah ikigai anda. Itulah hidup yang perlu anda pursue. Itulah lifestyle yang perlu anda buat. Itulah kerjaya yang perlu anda kejar. Itulah keluarnya misi hidup anda. Di situlah keluarnya passion hidup aku sebenarnya. Dan along the way, perkara ini akan berubah sebab kadang-kadang mengikut kisah hidup kita, ikut sejarah hidup, ikut pengalaman hidup baru, apa yang kita suka akan bertukar. Apa yang kita bagus akan bertukar. Apa yang kita rasa dunia perlukan akan bertukar. Perspektif kita melihat dunia. Contoh. Sebelum kahwin, kita rasa masalah dunia perlukan benda ni. Contoh Dan saya rasa saya bagus sangat. Sensei bagi tu sensei lah, senang Sebelum kahwin, sensei sangat suka dengan dunia hartanah. Dan sensei rasa semua orang perlu memiliki hartanah. Macam tu lah. Semua orang perlu at least ada rumah. Kan? Okay. Dan sensei rasa waktu tu, sensei sangat suka kereta juga masa tu. Sensei suka kereta. Sebab masa kat Jepun, sensei pernah bawa masuk kereta banyak. Import-export kereta masa tu. Masa sensei kerja kat Jepun kan. Tak ada kerja lain. Sensei suka tengok kereta. Lepas tu ada partner seorang ni, orang India daripada India, betul lah. India yang daripada India. Dia kata, Haris bhai, tak nak ke bawa. Dia cakap English lah dengan sensei kan. Tak nak ke, dia cakap English dengan Jepun lah dengan sensei. Tak nak ke bawa masuk kereta daripada Jepun masuk Malaysia. Saya boleh supply sebab saya sekarang ni supply ke semua negara yang tan. Turkmenistan, Kazakhstan, apa benda tan, semua dia hantar lah kereta kan. Malaysia dia tak masuk, dia kata. Sensei kenal dia dekat masjid, dekat Yamanasi. Sensei kata, menarik juga macam ni. Why don't we start dengan kereta saya dulu? You try cari kereta saya. So dia dapatkan kereta sensei yang sangat murah, tapi spek dia sangat tinggi, sangat power. So sensei rasa macam, very good this guy. Terus sensei buat bisnes dengan dia, import export kereta masuk Malaysia. Masa tu sensei sangat suka kereta. Sensei rasa masa tu, apa yang saya suka kereta. Apa yang saya bagus, saya sangat bagus melihat kereta. Sangat bagus. Sensei memang tahu. Kalau tengok kereta, tengok spek sensei tu, ni bagus, ini kereta bagus, ini tak bagus semua. Dululah, sebab sensei pun memang mechanical engineering. Kita tahulah bahagian-bahagian mechanical parts. Dan apa yang dunia perlukan masa tu, saya rasa orang Malaysia memang perlu kereta recon Jepun. Sebab kereta recon Jepun ni bagus. Kan? Masa tu Proton tak bagus sangat. Sekarang Proton dah bagus lah. Masa tu macam, memang orang kena dapat lah kereta recon murah,
murah dan high quality macam ni. So sensei macam okay, what the world needs, apa problem yang ada, orang tak ada kereta yang bagus banyaknya mahal, so I will supply kereta yang affordable daripada Japan, Recon. Masa tu. So what you can be paid for. Setiap kali sensei hantar kereta, sensei akan dibayar. Walaupun masa tu sensei engineering, tapi masa tu sensei ikigai sensei masa tu seolah-olah jual kereta lah. Jual kereta. Tapi along the way, lepas sensei balik Malaysia, lepas sensei kahwin, sensei dapat anak, sensei rasa sensei suka sangat human development. Sebab sensei tengok budak, sensei tengok anak sensei. Dan masa sensei belajar kat universiti, ada satu topik tu, nama dia Kodomo Karamanabu, belajar daripada kanak-kanak. Bila sensei tak pernah kita belajar sekarang nak lulus exam masa tu. Tapi bila dah dapat anak, sensei jadi macam Kodomo Karamanabu, segin lah. Budak, anda boleh learn a lot of thing daripada budak. Tiba-tiba sensei rasa aku suka parenting ke apa ni kan. Dan adakah sensei bagus parenting? Tak. Sensei tak bagus sangat parenting. Sebab sensei agak busy orangnya, tak selalu, jarang ada kat rumah. Tapi sensei rasa macam sensei tak bagus sangat parenting, tapi sensei sangat suka human development. Dan insya-Allah sensei rasa lah, sensei tak tahu betul ke tidak, kawan-kawan cakap, Iris, kau bagus lah untuk develop orang. Kau bagus lah ni. Sebab sensei ada banyak benda yang kawan-kawan sensei yang problem. Kadang-kadang sensei suka pergi mengeteh dengan dia, tapi kita try tunjuk jalan, apa kau patut buat. Jumpa kat ikigai dia, dan biasanya dia akan terus fly dalam hidup. Tukar kerja lah kadang-kadang kan. Macam tu lah. Tapi ada yang stay dengan kerja tu, tapi dia perform lepas tu. Sebab akhirnya dia jumpa ikigai dia lah. Okay. So adakah sensei akan dibayar buat benda tu? Yes, sensei banyak buat aktiviti-aktiviti dekat sekolah. Sensei pernah dipanggil untuk training. Banyak training lah. Dah beribu orang dah sensei training sekarang selepas berhenti daripada engineering ni. Dan sensei dibayar untuk benda tu. Adakah dunia perlukan benda tu? Dunia perlukan self-development. Dalam cakap Jepun, sensei memang kerja sensei adalah membangunkan semua cikgu-cikgu cakap Jepun, membangunkan tim cakap Jepun, membangunkan semua orang lah, supaya kita boleh bantu lagi ramai orang kat luar. Kalau our team tak solid, macam mana kita nak bantu ramai orang kat luar? Kan? So kerja kita memang it's all about passion and mission ya sensei. Betul. It's all about passion, mission. You nak gabung 4 perkara tu. Kalau you tak gabung, kalau you passion dan mission saja, okay, macam ni menjawab soalan Lena Sang. Passion akan datang bila anda buat apa anda suka tambah apa yang anda bagus. Itu jadi passion. Boleh faham? Apa anda bagus, apa anda suka, buat 2 perkara ni, itu jadi passion. Tapi ramai orang terjerat. Dia buat perkara yang dia passion, tapi dia tak fikir adakah dia akan dibayar oleh passion dia tu. Sebab tu ramai orang buat perkara passion gila-gila, tapi hidup sengsara. Sebab tak cukup keuangan. Dia ada problem dengan ekonomi pula. Dia ada problem dengan keuangan pula. Sebab dia tak gabung 4 faktor penting untuk cari ikigai tadi. Ikigai dia mesti ada part. What will you be, what can you be paid for? Kalau tak ada benda tu, that's not your ikigai yet. Itu bukan ikigai lagi. Alright? Itu passion. Kalau mission pula, biasanya mission ni, apa yang anda suka, saya suka bantu orang. Saya suka tolong kucing contoh. Saya suka tolong kucing. Stray cat, kucing-kucing sakit kat luar. Saya ada kawan yang satu universiti dengan sensei. Dia sangat suka selamatkan kucing. Nampak kucing macam luka kat luar, dia akan ambil balik rumah dia. Berpuluh ekor kucing kat rumah dia tu. Dia sangat suka bantu kucing. And tuan-tuan dan puan-puan, bila dia bantu kucing, anak sensei masuk. Anas kat kampung kan. Bila saya cakap apa tadi? Anak sensei nak tidur. Biasa dia datang, memang malam-malam dia akan datang untuk sensei tidurkan dia. Kejap je Anas, kejap bila dia suka kucing dan dia rasa dunia perlukan benda tu, kan, dunia perlukan orang yang sayang kucing. Kucing perlukan orang yang take care dia walaupun dia tidak ada tuan. Isunya bila dia buat apa yang dia suka dan apa yang dunia perlukan, dia dah jadi misi, dia jadi mission. Itu mission. Tadi saya cerita pasal passion. Ini mission. Gabungan apa anda suka dan apa dunia perlukan, cerita kucing tadi, dia akan jadi misi. Kalau misi semata-mata tak ada faktor anda akan dibayar dengan buat benda tu, kita akan sakit satu hari nanti. Kita tak akan boleh tolong sebanyak mungkin kucing dalam dunia ni.
Tapi kalau kita gabung betul-betul tengah-tengah ikigai, contoh kita sangat suka kucing, kita sangat bagus menjaga kucing sakit, kita tahu dunia perlukan kucing-kucing terbiar ni, and kita work something, collaborate dengan NGO dan sebagainya untuk pastikan apa yang kita buat itu you can be paid for, then ikigai awak sampai. You akan teruskan perjuangan misi passion anda itu dengan sangat best, dan dia sangat long term, dia bukan sekejap je. Alright. Anas, abah tengah live lah Anas. Nak phone nah. Ni phone mama. Okay. Alright. Anak saya datang sebab kita dah janji dah. Anas duduk sini. Nak duduk sini abah. Tapi ada orang nampak ni. Anak duduk sini kejap je Hello. Ni nama anak saya Anas. Selepas dia lahir lah, Sensei sedar yang Sensei perlu enhance ikigai Sensei. Sebab tu Sensei kata dia akan berubah ikut time hidup kita. Lagi banyak pengalaman anda, lagi banyak experience anda, lagi banyak ilmu yang anda belajar, anda akan berubah ikigai anda. Betul tak Anas? Peace kan? Peace. Anas suka. Abang Akif dengan Wafi dah tidur ke? Tak. Sakit? Ya, Wafi buat kat Akif. Apa? Anu buat tembok kat Wafi. Okay. Alright. Saya nak jadi presiden. Amin. InsyaAllah. Busman sang. Okay. Boleh tak dikatakan ikigai ialah apa yang saya suka memberi ilmu tentang kejutan elektronik kepada pelajar. Wait. Sensei tak habis baca semua. Sekejap. Alam sang. Tunggu. Sensei kena baca tempat lain. Apa yang saya suka memberi ilmu tentang kejutan elektronik kepada pelajar sekolah menengah dan tidak menetapkan bayaran. 2, apa kemampuan saya mengajar selama 3 tahun subjek elektronik. 3, apa ilmu yang saya mahu, perlu tambah ilmu saja. Apa macam ilmu yang bermanfaat. Macam tak apa nak tepat Alam sang. Tak apa nak tepat. Anas, jom kita pergi sini kejap. Boleh? Abang nak tolong orang kejap je. Okay. Alright. Tu Anas sang. Alright. Sedikit tak tepat Alam sang. Macam ni. Apa anda suka? Betul lah tadi. Mengajar. Okay. Kita ambil. Saya ambil kes Alam sang. Betul lah. Alam sang suka mengajar kejuruteraan elektronik. Very good. Sangat suka. What are you good at? Dan saya memang dah mengajar 35 tahun. Saya sangat bagus mengajar. You confident you bagus. This is very good. Tapi adakah anda bagus ke tak ni, kita tak boleh kita judge tau. Kita kena tanya orang-orang yang pernah belajar dengan kita, cikgu-cikgu yang ada dengan kita. Adakah saya bagus mengajar? Buat angketo, buat kaji selidik kan. Okay. Lepas tu, nombor 3, adakah dunia perlukan kejuruteraan elektronik? Ya. Dunia sangat perlukan kejuruteraan elektronik. Kalau tak, macam mana lampu nak hidup? Macam mana nak elektronik is all about litar semua tu kan. Dia sebenarnya satu dunia yang sangat diperlukan is new energy untuk elektronik juga. So elektronik juga benda tu kan. Minyak nak habis. Macam mana kita nak survive lepas ni kan. Dia kena ada new energy. Kereta-kereta elektronik sekarang ni semua kereta elektrik. Orang tak pakai kereta minyak lah sekarang. Okay, now what can you be paid for adalah menjadi guru. Sebenarnya anda boleh enhance kau untuk anda menjadi guru. Untuk anda menjadi guru ni, macam mana anda nak dibayar banyak. Dunia sangat. Sebab macam ni Alam sang, you just ingat ikigai dia perlu dibesarkan. Ikigai perlu dibesarkan. Kalau Alam sang hanya fokus kepada sekolah saja, contohlah makan gaji jadi cikgu, dia sangat bagus, tapi dia tak pergi besar. Ikigai ni sebabkan kita sangat suka perkara tu, kita sangat bagus benda tu, dan kita tahu dunia sangat perlukan benda tu gila-gila. Bukan kat sekolah kita je, banyak lagi orang lain yang perlukan ilmu ni. Dan anda tahu benda tu akan datang, duit akan datang. Contoh. Ini contoh. Pernah tengok cerita Three Idiot tak? Alam sang, Three Idiot, cerita Amir Khan tu. Dia sangat dia tu cerita dongeng lah kan, tapi kita boleh ambil iktibar cerita tu sangat bagus. Dia sangat suka engineering. Dia masuk pergi belajar engineering walaupun degree tu bukan dia punya, orang lain punya. Dia berlakon jadi orang lain, tapi dia masuk universiti belajar engineering. Dia sangat bagus pada engineering. Dia tahu dunia memerlukan innovation baru. Dan dia buka sekolah untuk budak-budak yang tak ada duit nak masuk sekolah untuk belajar engineering for free. Buat benda-benda baru, dan akhirnya penemuan penciptaan dia tu dia boleh jual dan dia dapat duit daripada benda tu. He can be paid for, dia akan dapat duit daripada benda tu. Bila ikigai dia strong, dia boleh buka benda yang sangat besar, bagi sekolah free pada ramai orang,
Dan akhirnya dia boleh jual produk tu dengan harga yang mahal. Orang nak JV dengan dia pun kena bayar berjuta-juta. Dalam cerita tu lah. Itu ikigai. Dia dah jumpa ikigai. Amir Khan dalam cerita tu dia ada ikigai dia. So ikigai babe. Ikigai kan. Okay. Arigato sensei. Sensei wa kakui desu ne. Gambate. Bye bye. Jamata ne. Okay. Tak ada. Tak apa. Kakoi pula. Sekejap Terima kasih Sensei atas pencerahan mengenai Ikigai. Okey. Sensei rasa sampai situ je Ikigai sebenarnya. Tapi apa yang Sensei nak beritahu adalah bila kita jumpa Ikigai, insya-Allah dengan izin Allah kita akan happy dengan apa yang kita buat. Kita akan stres. Kalau anda tak jumpa lagi apa yang anda suka, apa yang anda bagus kan, just keep on looking apa yang dunia perlukan. Try enhance skill-skill yang diperlukan untuk bantu orang. Sebab bila kita fokus pada bantu orang, kita akan capai kebahagiaan kita lah. Fokus pada memberi. Kalau kita ada baik, kita okey? Ada baik, macam tu. Ada baik, bagi baik, dapat baik. Ikigai pada kereta dunia still demanding. Ikigai pada kereta dunia still demanding ke Sensei? Ikigai pada kereta dunia? Macam ni kereta dunia? Apa maksud Akmal Sang? Tapi that's how balance lah sebenarnya. Kita nak cari balance dalam hidup. Kita tak nak kita kerja semata-mata kerja. Kita tak nak buat hobi semata-mata hobi. Kita mestilah apa kita suka itu mestilah ada contribution to the world. Sebab itu dunia perlukan dan benda tu perlu mendatangkan income pada kita supaya kita boleh sustain hidup. Okay, 4 perkara ni mesti digabungkan supaya kita hidup tenang. Sempena bulan kemerdekaan, sempena hari merdeka hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat sarankan untuk anda semua mencari ikigai anda supaya kita merdeka daripada buat perkara-perkara yang kita sebenarnya tidak suka atau sebenarnya kita ada capability yang lebih besar tapi kita tak enhance betul-betul. Siapa yang tak ada, tak jumpa, tak tahu nak buat apa, just keep on buat apa yang anda buat sekarang ni. Buat gila-gila, buat betul-betul, buat kuat-kuat, buat hebat-hebat, buat serius supaya anda boleh jumpa ikigai tu nanti. Ingat ikigai tak akan dapat dengan mencari. Ikigai hanya akan dapat dengan you aware ikigai punya konsep itu wujud. You kena aware dengan problem sekeliling anda. You kena keep on improve diri anda. Self-improvement. Cari apa yang anda suka. Self-improvement. Improve pada apa yang anda bagus. Keep on improve supaya anda betul-betul bagus perkara tu. Dan sampai tahap anda bagus benda tu sampai orang sanggup bayar anda untuk dapatkan servis atau benda tu daripada anda. Boleh? Alright. Sensei wa kodomo wa nani ni masu ka? Saya kena asas mula. Tapi Sensei boleh faham. Tu Sensei kata. Sensei wa kodomo ga nani ni masu ka? Sensei ada futari. Sensei ada 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Anas tu anak sulung lah. Okay. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ saja. Anak-anak saya semua sudah berlari untuk masuk bilik. Kita ada 2 minit saja lagi. Saya minta maaf tak sempat nak melayan semua komen anda. Siapa komen yang saya tak sempat nak baca tu, saya minta maaf. Saya nak ucapkan selamat hari kemerdekaan pada semua orang. Kalau pergi mana-mana jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa face mask. Keep on safe. Hashtag kita jaga kita. Dan siapa yang berminat untuk join kelas cakap Jepun, sebenarnya kelas cakap Jepun kita ada buat beberapa version, tapi sekarang ni kita nak buka kelas yang kita fokus pada JLPT, Japanese Language Proficiency Test, untuk kita bantu lebih ramai orang dapat exam, dapat result JLPT dengan lebih mudah dan cepat. Kita tak nak orang stres. Kami ada konsep satu saja ujian yang relate dengan bahasa Jepun. Lagi 3 ujian semua relate on kita punya psikologi, kita punya behavior. Bila anda kenal diri anda, insya-Allah anda lagi senang nak absorb ilmu. Anda tahu macam cara belajar paling bagus untuk anda. Learning style semua orang berbeza. Learning adaptive semua orang berbeza. Tahu benda tu, cepatlah kita berjaya. Okay? Thank you so much. Sampai di situ saja untuk malam ini. Assalamualaikum. Thank you so much semua orang yang sanggup bersama dengan Sensei 18 orang. Last sekali bersama dengan Sensei. Thank you so much. Arigatou gozaimashita. Kita jumpa lagi minggu-minggu akan datang. Sebab setiap minggu akan ada Sensei berbeza yang akan share pada anda. InsyaAllah. Okay. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang. Ja mata ne. Bye-bye.